أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dan pilihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam suatu majlis ilmu, dan mudah-mudahan kita sentiasa mendapat rahmat dan keridhaan serta pandangan nazrah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Terima kasih kepada kekanda pengurusi majlis, dan kasihi seluruh AJK yang menjayakan program majlis pada pagi ini, seluruh para alim ulama, para asatizah wal ustazat, seluruhnya saf pimpinan masyarakat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Pada pagi ini insya-Allah saya akan meneruskan sedikit tazkirah yang sepatutnya seperti mana maklum, tazkirah ini ataupun pengajian pada pagi ini sebenarnya adalah pengajian yang akan disampaikan oleh ayahanda saya Syekh Zainul Asri Haji Muhammad Ramli, tetapi beliau tidak dapat hadir kerana ada urusan yang perlu diselesaikan, ada program yang penting yang perlu beliau hadiri. Itulah majlis himpunan ulama yang berlangsung di Banten, Indonesia, dan beliau wakil salah seorang daripada ulama Nusantara Malaysia ini untuk menghadiri majlis tersebut. Maka beliau tidak dapat hadir kuliah sekitar Kuala Lumpur, Shah Alam ini dan kawasan yang sekitar dengannya, dan beliau amanahkan kepada saya untuk menggantikan kuliah beliau sepanjang 2 hari ini insya-Allah, bermula daripada subuh kemarin, kuliah duha, kuliah maghrib dan kuliah selepas daripada Isyak, dan subuh tadi pun ada kuliah, dan kuliah duha sekarang, dan berakhir pada malam ini insya-Allah. Dan kami akan bertolak pulang terus ke Kedah. Doakanlah perjalanan mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, makluman saya pun baru dapat, katanya setiap pagi di sini kuliah bulanan ayahanda saya Syekh Zainul Asri akan membacakan kitab Minhajul Abidin. Saya pun baru dapat makluman, dan saya tak bercadang nak baca kitab tersebut, dan saya pun tak bawa kitab tersebut. Jadi insya-Allah sebagai tazkirah ringkas sahaja mengisi masa yang telah diamanahkan kepada saya, mudah-mudahan mendapat keridhaan daripada Allah dan mendapat rahmat daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya-Allah pada bulan depan beliau akan hadir ke sini dan akan memberikan kuliah seperti biasa insya-Allah. Kita doakanlah mudah-mudahan program majlis ilmu ini berjalan lancar dan sentiasa dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, saya nak mengajak kepada semua muslimin dan muslimat untuk sama-sama kita merenung firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yang Allah berfirman di dalam suratul Munafiqun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kamu,
anak-anak kamu menjadikan kamu itu lalai daripada mengingati Allah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Sesiapa yang melakukan yang demikian itu, maka mereka ini termasuk daripada golongan-golongan yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kamu, anak-anak kamu menjadi penyebab kamu lupa, melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Sesiapa yang menjadikan hartanya, anak-anaknya ini penyebab untuk dia terlupa kepada Allah, kata Allah, wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Sesiapa yang melakukan yang demikian itu, maka mereka ini termasuk daripada golongan-golongan manusia yang rugi. Allah sebut wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah sebahagian daripada apa yang telah kami rezekikan kepada kamu, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum daripada datang kepada kamu akan kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, bila datang sahaja kepada kamu kematian, maka ketika itu kamu akan menyebutkan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhan, kalaulah kamu tundakan akan kematianku ini, wahai Tuhan, fa asaddaq wa akum minas salihin, maka aku akan menginfakkan, mensedekahkan harta aku, dan aku akan jadi daripada kalangan manusia-manusia yang salih. Inilah manusia, bila mana telah sampai kepadanya ajalnya, dia akan minta dua perkara. Dia pertama, dia minta untuk ditangguhkan ajalnya. Bila mana sampai kepada manusia ajalnya, kematiannya, maka manusia akan minta kepada Allah, ya Allah, tundakan kematianku. Kalau manusia yang sentiasa melakukan dosa, ya Allah, tundakan kematianku, aku tak sempat bertaubat. Kalaulah manusia yang melakukan amal salih, ya Allah, tundakan kematianku, aku kekurangan amal salih. Begitulah semua manusia akan merasa menyesal apabila dia tidak telah sampai kepadanya ajalnya. Tuan-tuan, manusia akan minta kepada Allah agar ditundakan ajalnya. Apabila ditanya, kenapa kamu ingin tundakan ajal kamu? Maka dia akan sebut dua perkara. Yang pertama, aku ingin menginfakkan harta aku. Aku nak bersedekahkan harta aku, nak sedekahkan sebahagian daripada harta aku. Dan yang kedua, aku ingin menjadi dari kalangan orang-orang yang salih. Kata Allah, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, dan sesekali kami tidak akan melambatkan kematian bila sampai kepada ajal, maka kami tidak akan melambatkan kematian kamu. Maka inilah yang berlaku kepada manusia. Maka Allah sebut, wallahu khabirun bima ta'malun, Allah maha menteliti apa yang kamu kerjakan. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, sebab itulah kita, bila mana kita dah sampai usia akhir-akhir umur, sebahagian, kebanyakan daripada umat baginda Nabi SAW ini, mereka, kita lah, meninggal dunia kebanyakannya meninggal sekitar umur 60 hingga 70. Kata Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, a'maru ummati baina 60 wa 70 atau kama qala, umur umatku, kata Nabi, sekitar 60 hingga 70 sahaja. Kalau kita, tuan-tuan, ibu-ibu, tok-tok, makcik-makcik, tuan-tuan,
nenek-nenek, pakcik-pakcik yang telah sampai usia 60-70, maka kita sebenarnya berada di akhir usia. Kebanyakan dari umat Nabi mereka meninggal di usia ini, tetapi ada dari kalangan manusia yang Allah tangguhkan kematian mereka sampai 80, sampai 90, sampai 100, dan ada dari kalangan manusia yang melebihi daripada umur 100 tahun. Maka ini sebenarnya adalah tambahan, adalah pertambahan daripada Allah sahaja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah saja tambah umur kepada kita, tetapi kebanyakan umur umat Nabi 60 hingga 70 sahaja. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita dah sampai umur 60 tahun, kita kena tengok harta kita. Ada tak dari kalangan harta kita ni yang kita nak wasiatkan? Kena tengok. Sampai umur 60 tahun, 61, 62, kena tengok balik harta-harta kita. Ada tak dari kalangan harta kita ini yang kita nak wasiatkan? Sebab itu dalam Islam sendiri bukan semua harta boleh wasiatkan. Dia ada jumlah yang sedikit sahaja yang dibenarkan untuk kita wasiatkan. Maka kita tengok harta kita, ada tak yang nak kita wasiatkan? Kalaulah ada harta kita yang nak kita wasiatkan, maka wasiat siap-siap. Bagi tahu siap-siap dekat anak-anak ni, mak ni kalau mak meninggal, harta yang ni kamu bedak lah. Mak nak sedekahkan dekat tempat anak-anak yatim, mak nak sedekahkan kepada tempat pengajian tahfiz, nak sedekahkan di pondok-pondok, di pengajian-pengajian. Kena fikir mana tu tuan-tuan. Sebab tidak ada dari kalangan manusia yang mengetahui ajalnya kecuali orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Manusia yang dikasihi oleh Allah, mereka ini ada orang sebutkan orang-orang wali-wali Allah. Sebenarnya tuan-tuan, wali-wali Allah mereka juga tidak mengetahui tentang kematian mereka. Mereka tak tahu waktu yang tepat mereka meninggal dunia, tetapi mereka dapat merasakan bilakah mereka akan meninggal. Contohnya tuan-tuan, mereka akan meninggal pada minggu depan. Pada minggu ini para wali Allah mereka dapat rasakan, aku sudah hampir meninggal dunia. Tapi mereka tak tahu hari apa mereka meninggal dan waktu mana tepat, jam tepat, mereka tak tahu. Ini yang disebutkan oleh guru kami Fadilatul Syekh Dr. Jamal Al-Faruq di Mesir. Disebut macam tu. Wali-wali Allah mereka sebenarnya bukan dibukakan kepada mereka melihat apa-apa yang disembunyikan Allah, melihat arash, melihat segala yang termaktub daripada Lauh Mahfuz. Tidak, mereka tidak melihat demikian itu, tetapi diberikan oleh Allah kepada meninggal dunia. Itu jawapannya. Bukan mereka wali-wali Allah nampak Lauh Mahfuz, aku akan meninggal pada hari sekian-sekian. Tidak, mereka tidak boleh melihat, tetapi mereka dapat merasakan disebabkan kurniaan Allah diberikan kepada para malaikat sampaikan kepada mereka. Tuan-tuan, kita tak tahu kematian kita. Jadi kalau kita ada harta yang nak kita wasiatkan, sebelum kita terlambat, wasiat siap-siap. Sebab itu di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ma haqqu imri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wasiyatuhu maktubatun 'indahu," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, tidak ada hak satu orang Muslim yang dia ini ada harta yang dia nak wasiatkan kepada anak-anaknya, nak wasiatkan kepada jiran tetangganya. Dia ada harta yang dia nak wasiatkan. Tidak ada hak bagi seorang Muslim yang dia nak wasiatkan harta kepada anak-anaknya dan sebagainya, dia tidur 2 malam, melainkan dia kena ada surat di bawah bantainya untuk dia tulis wasiatnya itu. Maknanya kata Nabi SAW, satu orang yang ada harta yang banyak dan dari hartanya itu ada yang dia nak wasiatkan, maka kata Nabi, tidak ada hak bagi seorang Muslim bila mana dia ada harta dan dia nak wasiatkan harta tersebut, dia tidur 2 malam tanpa dia tulis barang wasiat. Kata Nabi, tidak ada hak. Maknanya kata ulama,
kalaulah kita ada harta yang kita nak wasiatkan, maka kita kena bersegera menulis, segera sampaikan sebelum datangnya ajal kepada kita. Bila datangnya ajal waktu tu tuan-tuan, wasiat kita tidak berguna lagi. Kita dah tak boleh nak wasiat waktu tu. Maknanya apa? Kita kena sentiasa memikirkan kematian, kena sentiasa memikirkan akan kematian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pernah Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi pegang belakangnya. Suatu ketika Nabi pegang belakang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, Nabi sebut kepada beliau, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Kata Nabi, kun fid dunya, jadikanlah oleh kamu pada dunia yang kamu hidup ini, ka'annaka gharib, seolah-olah kamu ini manusia yang asing daripada orang lain, aw 'abiru sabilin, ataupun kamu kena jadi seperti seorang yang ingin melintasi suatu jalan. Tuan-tuan, maknanya Nabi perintahkan kepada Ibnu Abbas, kamu kena jadi seperti orang asing. Orang asing ni tuan-tuan, bila mana dia sampai di suatu kawasan, dia tak macam kita. Kalaulah kita macam saya sendiri, saya daripada Kedah tuan-tuan, mai dekat Kuala Lumpur, mana saya nak tahu apa? Nak pergi kedai tak tahu, nak pergi masjid mana-mana saya tak tahu, nak pergi masjid ni saya tak tahu. Jadi cempera. Maka saya bila jalan ni, saya tak berhenti lama-lama, saya tak tahu apa, jadi saya akan jalan terus. Tuan-tuan yang duduk kawasan Kuala Lumpur, tuan-tuan tahu, ni nak pergi beli kobis kat sini, nak pergi beli bunga cengkeh kat sini, nak pergi beli apa lagi, pinggan mangkuk kat sini, saya mana tahu apa. Saya tengok nanti balik beli kat Kedah. Kedah saya tahu, itu maksud orang asing. Saya tak berhenti lama-lama tengok macam tuan-tuan tengok, tuan-tuan tengok, oh kedai ni, dengan kedai tu, pergi kedai tu murah lagi, contoh. Ataupun seperti orang yang melintasi suatu jalan, kita tuan-tuan duduk di persimpangan jalan, nak lintas jalan depan tu. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau kita duduk di simpang jalan, akhir jalan tu, kita nak lintas jalan tu, kan duduk tunggu kereta nak habis jalan ni, banyak kereta duduk tunggu. Ada orang yang tunggu, sementara dia nak lintas jalan tu, dia pergi buat rumah, pergi ambil bata. Orang tanya, pasal apa hang buat rumah tepi ni? Tak, kereta banyak sangat saja nak tidur dulu dalam rumah ni. Tak ada pasal tuan-tuan. Ataupun dia pergi, macam saya mai dekat Alostak, mai dekat Kuala Lumpur ni 2 hari, cari-cari homestay tak ada. Mana homestay tak ada. Cari apartment ada. Saya nak beli apartment ni, boleh tak? Orang kata boleh. Lepas tu saya nak beli kereta Porsche satu. Tak ada pasal. Saya ni mai sini bukan nak tidur di sini, bukan nak hidup di sini. Saya mai singgah saja. Macam tu maksud dia. Kita orang asing dan nak lintas jalan, kita tidak akan duduk di lama. Kita tidak akan duduk lama di suatu kawasan. Kita pasti akan jalan dengan pantas, berhenti sebentar dan nak sambung perjalanan. Kata Nabi, macam tu kamu kena buat pada dunia ini, wahai Ibnu Abbas. Sebab itu Ibnu Abbas sebut, idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Kata Ibnu Abbas, kalau kamu berada di waktu petang, janganlah kamu menangguh amalan kamu sampai waktu pagi. Kita nak buat amalan di waktu petang tuan-tuan, rasa-rasa fikir-fikir balik, esok pagi buat amalan ni, duk fikir hari ni nak baca Quran pagi ni. Tak ada apa, kuliah pun tak ada, pagi ni nak baca Quran sah. Kita rasa nak baca Quran, fikir-fikir balik, biar baca petang esok, pagi ni kita fikir nak buat ataupun petang ni kita nak baca Quran ni, biar aku baca pagi esok. Kata Ibnu Umar, katanya, idza amsayta fala tantazir as-sabah, kalau kamu berada di waktu petang, maka janganlah kamu tangguh amalan kamu sampai waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantazir al-masa, kalau kamu berada di waktu pagi, jangan kamu tangguh amalan kamu sampai waktu petang, kerana kamu tidak tahu akan kematian kamu. Wa khudh min sihhatika limaradika, maka waktu kamu sihat ni, kamu buatlah ibadah banyak-banyak, sebanyak mungkin ibadah kamu sebelum kamu sampai waktu mana kamu sakit, kamu dah tak boleh nak buat ibadah waktu tu. Wa min hayatika limautika, dan sewaktu mana kamu hidup di dunia ini, buatlah amal soleh sebanyak-banyaknya
sebelum kamu mati. Bila kamu mati, kamu dah tak mampu nak buat amal soleh. Pesanan Ibnu Umar yang sangat bermanfaat, tuan-tuan. Bila sampai waktu pagi, jangan duk tunggu waktu petang nak buat amal soleh, buat terus. Bila tunggu waktu petang, kita duk tunggu nak buat waktu, bila sampai waktu pagi nak buat amal waktu petang, kata Ibnu Umar, jangan, teruskan buat amal soleh. Jangan kamu jadi orang yang menunggu amal soleh sampailah dia jadi orang yang sakit, tak boleh nak buat amal soleh. Dia duk tunggu nak buat amal soleh sehinggalah dia mati, tak boleh nak buat amal soleh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kerana itulah disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Disebut apa? Semua daripada kalangan manusia ni semua masuk neraka, melainkan orang yang berilmu. Melainkan orang yang berilmu. Manusia ni semua masuk neraka melainkan orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu pula kesemuanya masuk ke dalam neraka melainkan orang yang beramal. Orang yang beramal pula kesemuanya masuk ke dalam neraka melainkan orang yang ikhlas di dalam beramal. Subhanallah. Tuan-tuan, kena ada 3 perkara. Yang pertama berilmu, yang kedua beramal, yang ketiga ikhlas. Barulah kita ini menyurusuli jalan-jalan orang yang berjalan ke syurga. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa makna ikhlas, tuan-tuan? Ikhlas ni, dia tak peduli orang kata, orang puji pun dia tak peduli, orang cela pun dia tak peduli. Itu maksud ikhlas di sisi sebahagian ulama. Maknanya, tuan-tuan, hari ini kita menghadiri majlis ilmu, tuan-tuan, tiba-tiba ada orang puji kita, baguslah maklum tu, tiap-tiap minggu main majlis ilmu, mana nak cari maklum yang bagus tara tu. Kita kembang, rasa kembang lembesan, rasa bagus aku ni. Tuan-tuan, tu kita tak ikhlas lagi. Ataupun ada orang kata, nak tahu dah abang tu, abang tu dia buat rajin, boleh pergi majlis ilmu, dia ingat dia rajin sangat kot. Orang kenal lah dia tu macam mana, duduk dekat universiti malah nak mampus, cik buat rajin konon majlis ilmu. Dia rasa ayam betul. Selamba hang mana tahu niat aku. Kita marah kat dia. Sebab tu kita tak ikhlas. Maksud ikhlas ni, orang puji pun kita buat dek saja, bahasa anak muda, buat blur. Orang puji pun kita buat tak tahu, orang hina, orang perendahkan pun kita buat tak tahu. Waktu tu kita ikhlas. Macam kita buat solat sunat ataupun kita baca Al-Quran, baca Quran. Kalau tak ada orang, kita tak semangat nak baca. Ada orang baru kita semangat nak baca. Waktu tu tak ikhlas. Maksud ikhlas ni, duduk dengan orang pun dia baca, tak duduk dengan orang pun dia baca. Kenapa perlu duduk dengan orang baru dia nak baca? Tuan-tuan, ini makna ikhlas, iaitu sama sahaja pujian dan celaan. Kerana itu syaitan sangat tak suka orang-orang ikhlas. Dalam Al-Quran, syaitan sebut, bersumpah dengan nama Allah, fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Maka kata syaitan, dan dengan keesaan, dengan izzahmu ya Allah, aku akan mewaswaskan, aku akan memasukkan golongan-golongan, aku akan menyesatkan ke semua manusia keseluruhannya, melainkan hamba-hambamu yang ikhlas, betul-betul ikhlas kepadamu dalam melakukan ketaatan. Waktu ni aku tak boleh kacau. Tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab itu ikhlas ni dia membabitkan dengan hati, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang suatu amalan ni, tuan-tuan, sebab itu kalau kita sebut tentang syahid, kita sebut tentang syahid, tuan-tuan, dia ada 3 peringkat. Dia ada 3 peringkat. Yang pertama adalah syahid dunia dan akhirat. Pertama, syahid dunia akhirat, iaitu satu orang pemuda yang mana apabila dia pergi berjihad di jalan Allah, dia niat di dalam jihadnya itu, dia niat, aku nak meninggikan kalimah Allah. Kemudian dia pergi berjihad nak meninggikan kalimah Allah, kemudian dia dibunuh. Maka tuan-tuan, matinya ini dinamakan sebagai syahid dunia dan akhirat. Apa makna syahid dunia akhirat, tuan-tuan? Iaitu sewaktu mana dia di dunia,
dia dilayan seperti mana para syuhada. Maknanya tuan-tuan, mereka ini tidak boleh dimandikan. Darah penuh baju ni tuan-tuan, disebabkan ditembak, disebabkan ditikam, maka darah penuh di tubuh badannya ini. Maka waktu ini diharamkan kepada kita untuk kita memandikan seperti para syuhada. Dan di akhirat mereka akan dilayan oleh Allah dan dilayan oleh para malaikat seperti mana layanan para syuhada. Itu syahid dunia akhirat. Dunia mereka dilayan seperti para syuhada, di akhirat juga dilayan seperti para syuhada. Dan yang kedua syahid dunia, iaitu orang yang dilayan ketika mana hidupnya ini di dunia dilayan seperti para syuhada, tapi di akhirat tidak dilayan seperti yang demikian itu. Iaitu satu orang pemuda yang dia pergi berjihad di jalan Allah, tetapi niat di dalam dia pergi berjihad tersebut adalah ia mahukan kemasyhuran, dia mahukan kemegahan. Dia haraplah kalau aku pergi berjihad ni, katanya pasti nama aku akan disebut-sebut orang. Orang akan sebut, nak bagi tahu dekat kamu, Fulan bin Fulan ni seorang yang tersangat berani. Dia berani, dia tinggal anak-anak dia pergi berjihad. Baguslah dia tu. Kawan tadi ni dia pergi berjihad di jalan Allah, tapi dia niat dia hak tu, nak suruh orang sebut namanya, nak orang sanjung-sanjungkan namanya, maka dia ditembak, dia ditikam, mati. Tuan-tuan, maka di dunia kita tidak boleh memandikan dia sekalipun dia niat tak betul. Maknanya kita diharamkan memandikan dia, kita kena layan seperti mana para syuhada meninggal dunia. Tetapi di akhirat kelak apa pun tak ada di sisi Allah, kosong kerana niatnya itu yang tidak betul. Ini syahid dunia. Di dunia dia dilayan seperti para syuhada yang lain. Adapun di akhirat kelak apa pun tak ada. Yang ketiga, itulah syahid akhirat. Syahid akhirat, iaitu satu orang yang meninggal dunia tidak pun berperang. Duduk tak duduk rasa sakit perut. Awak sakit perut aku sangat ni, awak perut aku semakin sakit ni, semakin sakit. Tiba-tiba meninggal dunia disebabkan sakit perut, disebutkan sebagai syahid akhirat. Tuan-tuan, orang yang meninggal dunia kerana sakit perut disebutkan sebagai al-mabtun. Mereka ini sakit perut kemudian meninggal dunia, maka golongan-golongan ini di akhirat kelak mereka dilayan seperti para syuhada, kerana mereka mati mereka itu termasuk daripada mati para syuhada. Tetapi kalau mereka mati, tuan-tuan, adakah perlu kita tidak solat kepada mereka, tidak mandikan mereka? Tak. Kita kena layan mereka seperti orang lain meninggal dunia. Kita kena mandikan, kita kena solatkan, kita kena kafankan macam manusia biasa. Tetapi di akhirat kelak mereka mendapat kedudukan para syuhada. Macam tu juga tuan-tuan, orang yang duduk tak duduk tiba-tiba terjatuh batu atas kepala dia, ditimpa runtuhan, gempa bumi tu dia atap siling jatuh atas kepala dia, mati, maka syahid juga. Ini golongan-golongan syahid. Termasuk juga syahid orang yang pi mandi tiba-tiba ombak mai tenggelam, juga disebutkan sebagai syahid. Mereka ini syahid apa? Syahid akhirat. Tuan-tuan dirahmati Allah, kesemuanya tuan-tuan, kita ada dua gambaran saya sebut tadi. Pertama syahid dunia akhirat, kedua syahid akhirat. Memanglah mereka ingin berjihad dengan semangat yang sama. Kalau kita tengok kawan ni pergi berjihad, tuan-tuan, dia pegang senapan, dia tembak macam tu. Kawan ni pun tembak macam tu, dia tak pegang sebelah tangan. Berlari, cara berlari itu sama, cara berlari sama, cara tembak sama, cara semangat dalam peperangan pun sama. Tapi tuan-tuan, yang memisahkan mereka di akhirat kelak adalah niat seorang dari kalangan mereka yang tidak betul. Ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itu Nabi SAW pernah ditanya. Su'ilan Nabi SAW 'anil rajuli yuqatilu syaja'atan
wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dzalika fi sabilillah. Ditanyakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, satu orang lelaki ni dia pergi berjihad kerana dia ini riak, nak namanya disanjung. Ada sebahagiannya pergi berjihad sebab dia ni semangat, dia lain passion, aku nak pergi berjihad dia, tak kira apa, kawan-kawan aku semua pi, aku nak pi juga, ikut kawan-kawan dia. Ayu dzalika fi sabilillah, yang mereka ini mati ni yang mana yang dikira sebagai berjihad di jalan Allah yang sebenar-benarnya? Kata Nabi, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Sesiapa yang pergi berjihad kerana nak meninggikan kalimah Allah, waktu ni barulah dia dikira sebagai orang yang berjihad di jalan Allah. Sebab itu Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang lain, idza lataqal muslimani bisayfayhima falqatilu wal maqtulu finnar. Kata Nabi, kalaulah dua orang Muslim yang berperang, satu orang mengangkat senjata dan seorang Muslim lagi mengangkat senjata, kata Nabi, falqatilu wal maqtulu finnar. Yang membunuh tadi, kawan tadi mengangkat senjata dari kalangan orang Islam, yang seorang lagi pun mengangkat senjata dari kalangan orang Islam. Islam sesama Islam berperang, maka seorang dia ambil pisau, dia bunuh kawan dia, tuan-tuan, maka kata Nabi, yang membunuh masuk neraka dan yang dibunuh juga masuk neraka. Para sahabat pelik, para sahabat pun pelik. Al-qatil fama balul maqtul. Para sahabat bertanya, oh kama qal, para sahabat bertanya, kalau yang membunuh ni ya Rasulullah, kami faham sebab apa dia masuk dalam neraka, sebab dia membunuh. Kami faham yang membunuh ni, kami faham kerana apa dia dimasukkan dalam neraka, kerana dia membunuh, dosa besar. Tapi hak dibunuh ni masuk neraka juga Rasulullah, kami tak faham apa maknanya Rasulullah. Kata Nabi, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Kata Nabi, hak dibunuh ni pun kalau diberikan kesempatan dia nak bunuh juga kawan dia, tapi disebabkan kawannya bunuh dia dulu, dia tak boleh bunuh, dia mati, maka dua-dua masuk neraka. Subhanallah, semua berkaitan dengan niat, tuan-tuan. Kita, kalau kita nak main mengaji, tuan-tuan, satu hari itu kita niat dalam hati, ish, aku ni hari ni nak pergi mengaji ni, tiba-tiba anak main hantar cucu kat rumah, tengok-tengok, kata mak tolong jaga asat no. Pasal apa? Dak nak pergi kerja asat ni, mak memang agen, penting, ada urusan penting, mak tolong jaga asat cucu. Kita pun terpaksa jaga cucu kita. Tak boleh pergi mengaji, tuan-tuan, dapat pahala dah. Tak mengaji lagi pun dapat pahala dah. Kalau pergi mengaji, berjalan kaki pula pergi mengaji, sampai tempat mengaji, dengar ustaz ceramah, dengar ustaz bagi tazkirah, dengar ustaz memberikan ilmu, bertambah pahala. Itu sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, innal hasanati, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kebaikan dan kejahatan ini, faman bayyana dzalik, kebaikan dan kejahatan ini Allah telah terangkan kepada kita. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, kata Allah dalam hadis qudsi, sesiapa yang niat nak buat benda kebajikan tapi dia tak buat lagi pun. Kita ni, tuan-tuan, nak pi semayang jemaah dekat masjid, tiba-tiba lah keluar rumah, tengok tayar pancit. Mana pancit? Tak pernah pun pancit, tiba-tiba pancit. Nak pi masjid macam mana tayar pancit? Buat kemek kong dah lama hai. Nak keluar buka pintu rumah, nak pi naik motor, tiba-tiba tuduh hujan turun, bukan main lebat lagi. Tak jadilah pi, basah lencun. Mayang apa basah lencun, tak khusyuk. Kan nampak habis badan kita, nak semayang macam mana? Kita pun tak jadi pi masjid, tutup balik pintu, semayang kat rumah, dapat satu pahala. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, siapa yang nak buat kebaikan, dia niat aku betul-betul nak buat kebajikan, dia tak buat lagi pun, dapat satu pahala. Wa in hamma bihasanatin fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 10 hasanatin ila 700 dhi'fin ila adha'afin katsirah.
Tetapi kalau kita nak buat kebaikan, kita nak buat kebajikan, kemudian kita buat, kita niat nak pi mengaji ilmu, kemudian kita start kereta dengan motor Pak Long dengan Mak Long pun pegang naik motor, bukan main romantik sekali pi tempat mengaji. Sampai tempat mengaji, duduk mengaji, tulis dengar ustaz cakap, dengar ustaz berikan ilmu. Tuan-tuan, orang yang niat nak buat kebajikan dan dia buat kebajikan, dia dapat 10 pahala dan digandakan sampai 700 pahala, dan gandaan yang begitu banyak. Maknanya tuan-tuan, kalau kita mengaji, kita main naik motor, ada orang mengaji jalan kaki, ada orang mengaji naik kereta, siapa pahala banyak sekali? Hak jalan kaki. Hak jalan kaki pahala dia banyak di sisi Allah. Naik kereta kuranglah sikit sebab ada aircon. Hak naik motor lebih sikit pada hak naik kereta. Macam tu. Maka kita buat kebajikan, pahala digandakan mengikut cara mana kita buat. Al-jaza' min jinsil amal. Pahala-pahala ini ikut cara mana kita beramal. Susah kita beramal cara mana. Itu kebajikan, subhanallah. Senangnya niat nak buat baik, tak buat lagi pun dapat 1, buat baik dapat 10, ada yang dapat 200, 300, 400 sampai 700, bahkan berganda-ganda lagi. Macam kita jalan kaki mungkin dapat 500, mungkin dapat 600, hak naik motor mungkin dapat 300, hak naik kereta dapat 150. Tuan-tuan, contoh kan. Hak merangkak tuan-tuan, nak main mengaji merangkak. Orang kata pasal apa? Nak perang lah. Tak, nak main mengaji, tak larat. Dapat lagi banyak, mungkin 1000. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW yang Allah sebutkan dalam hadis qudsi. Faman hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Siapa yang teringin nak buat jahat, dia rasa aku nak buat jahat ni, tapi dia tak buat kejahatan tu, dia tak buat lagi. Dia kata hari ni kalau aku pi pekan pasal malam ni, aku pergi tengok anak-anak dara ni best gak ni. Tuan-tuan, dia teringat nak buat jahat. Lah kali dia fikir-fikir balik, aku pergi tengok anak dara, bini aku duduk ada kat rumah, siap di penyepak mampu Tuan-tuan, bini duduk ada kat rumah, dia kata dia teringat nak aku pergi tengok, aku pergi pawagam best juga nak berniat macam-macam. Kalau aku buat jahat ni, nak buat ni, tapi dia tak buat lagi pun tuan-tuan. Dia telah kali dia tak jadi buat. Pikir nak buat jahat, tak jadi buat, dapat 1 pahala. Tuan, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu sayyi'atan wahidah. Fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu sayyi'atan wahidah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau satu orang tadi ni tuan-tuan, dia niat nak buat kejahatan, kemudian dia buat kejahatan, dia niat nak buat jahat, maka dia buat jahat, dapat 1 sahaja kejahatan. Subhanallah, semua berkaitan dengan hati. Semua penentunya adalah berkaitan dengan hati. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nabi sebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada rupa paras kamu, tidak melihat kepada gambaran kamu, tetapi Allah lihat pada hati kamu macam mana, dan juga amal perbuatan kamu. Sebab tu kadang-kadang ada orang sebut, ustaz, kami pernah mengaji dulu ni kakak-kakak hak ni, hak pakai free hair ni, hak pakai baju adik dia ketat bukan main dia main jumpa kita. Ustaz, kami ni memang ustaz nampak macam ni, nampak macam apa? Nampak macam orang-orang jahat. Sebenarnya ustaz, kami ni bagus, hati kami bersih. Kami pernah dengar Nabi sebut, Allah tak tengok pada rupa paras kamu, Allah tak tengok pada gambaran kamu, Allah tengok pada hati. Ustaz, tu Nabi sebut kan ustaz? Jadi hati kami bagus, sebab tu kami pakai pakaian pun buat tak tahu sebab Allah tak tengok. Macam mana tuan-tuan nak jawab? Kakak tengok balik hadis tadi, Nabi ada tambah 1 perkataan yang terakhir hadis tersebut. Allah tidak melihat kepada ajsadikum, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak tengok pada jisim kamu, Allah tak tengok pada gambaran kamu, tetapi Allah tengok pada hati kamu dan amal perbuatan kamu. Wa a'malikum, dan amal-amal kamu Allah tengok. Maka kakak buat macam tu tak betul juga.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itu niat ini penting, dan kita dibenarkan untuk kita di dalam Islam untuk kita bertawassul dengan amal soleh kita. Kalaulah kita hari ini kita buat satu amalan betul-betul, kita buat betul-betul hari ini kerana Allah Subhanahu wa taala, betul-betul ikhlas, tuan-tuan, tiba-tiba kita ada emergency, kita boleh tawassul dengan amal soleh kita. Ya Allah Tuhanku, aku pernah satu hari tu aku bersedekah. Contoh tuan-tuan, tiba-tiba kita naik kapal. Sajalah hari tu naik kapal nak pergi Langkawi. Tiba-tiba kan hari ni kan ombak besar. Sampai baru ni ada 2 kapal nelayan kot tenggelam. Ombak bukan main besar lagi. Kita duduk di tengah-tengah laut naik kapal. Naik kapal, ombak macam tu. Wuh. Kita gayanya. Tuan-tuan, tiba-tiba kita pernah buat amal soleh dulu. Ya Allah Tuhanku, aku dulu ni pernah bersedekah RM100 dan aku sedekah tu betul-betul nak redha kamu ya Allah. Maka aku tawassul dengan amal solehku ya Allah, engkau selamatkan aku daripada tenggelam. Boleh tak tuan-tuan? Tak ada masalah. Pernah diceritakan 3 orang lelaki. Tuan-tuan, saya ambil masa lebih kurang 10 minit lagi lah. Boleh tak? Boleh kan? Jauh tuan-tuan. Takkan ni Kedah jauh. Nak balik pula, aduh, tuan-tuan bagi saya cakap 5 minit ya. Padahal dah kat setengah jam lebih lah. Saya mula tadi pukul 9.45. Sekarang pukul 10.30. Kalau ikut tu tak cukup sejam lagi. Tapi saya insya-Allah diperkata sampai 10.30 lah. Saya bagi lebih sikit lah. Boleh tuan-tuan oh? Takkan tak boleh kot. Majuh ni. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak tanya, saya nak beritahu siap-siap ada tuan-tuan. Saya ni orang Kedah. Jadi kena cakap Kedah. Kalau nak tukar cakap KM macam tuan-tuan, minta maaf, tergeliat lidah, terkeluar kengkung. Memang tak lepas api. Awak-awak ada silap banyak tuan-tuan. Tapi saya cakap Kedah ni memang tuan-tuan dengar, kadang-kadang lama-lama sekali ustaz-ustaz Kedah main kasar sikitlah. Memang kasar bahasa Kedah tuan-tuan. Kasar sungguh. Saya pun tak nafikan Kedah ni kalau kat Malaysia ni salah satu bahasa yang paling kasar sekali. Macam saya nak bagi contoh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan orang-orang KL lah, Kuala Lumpur ni, nak marah kat kawan-kawan dia kan, dia nak marah kat kawan dia, kau buat kau buat elok sikit, nanti aku terajang kang, tekangkang kang, masuk longkang kang. Tu orang KL. Mereka Kedah kata apa? Hang buat elok aku terajang, mampu masuk longkang, masuk dalam longkang, mati aku tak tahu. Orang Kedah dia keluar engkau biung. Ni aku sepak hang tak pasal orang Kedah memang kasar tuan-tuan. Dia cakap tu, ya Allah. Kalau tuan-tuan orang KL, orang Kedah ni kasar. Memang kasar. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, yang saya tahu lah tuan-tuan, yang saya pengetahuan saya, orang Kedah ni walaupun kasar, tapi depa ni lah paling baik di dunia ni. Punya bagus akhlak depa. Tuan-tuan, saya tak, memang orang Kedah ni tu, sebab tu tuan-tuan, kalau nak kawan dengan orang Kedah, kena kawan betul-betul. Depa ni bagus. Kalau tuan-tuan tak ada duit, mereka akan bagi duit. Kalau tuan-tuan ada duit, dia akan minta duit tuan-tuan. Orang Kedah ni bagus sungguh. Macam tuan-tuan nak cari menantu kan, saya show cara orang Kedah. Mereka ni bukan saja bagus, masak kami sedap. Sedap sungguh-sungguh tuan-tuan. Dahsyat kan. Memang dah masak sedap, bagus pula. Tengok saya, astagfirullahalazim. Riak pula tuan-tuan. Baik. Itulah orang Kedah, dia cakap kasar tapi bahasa dia tu sebenarnya melembutkan jiwa-jiwa yang keras. Ayat tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik, kita berbalik kepada kisah tadi. Pernah ada 3 orang daripada pemuda yang mana dia bermusafir. 3 orang pemuda. Intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabit ila ghar fadkhalu. 3 orang pemuda berjalan-jalan sampailah di suatu ketika mereka sampai di satu gua yang besar, dan mereka rasa letih perjalanan mereka yang jauh. Mereka rasa kalau kita rehat ni okey juga ni. 3 orang pemuda. 3 orang pemuda ni tuan-tuan masuk dalam gua dan berehat. Rehat dalam gua. Tiba-tiba tengah-tengah duduk dalam gua tuan-tuan, batu besar jatuh. Pam. Ni bukan cerita batu berah, batu bertangkup. Ni hadis cerita tuan-tuan. Dalam hadis tersebut,
3 orang pemuda bila sahaja jalan-jalan di suatu kawasan, maka mereka merasa letih dan berehat di dalam gua. Tiba-tiba ada satu batu besar yang jatuh berhadapan pintu gua. Kemudian fanhadar sakhratun minal jabal fasaddat alaihimul ghar faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tad'u Allah ta'ala bi salihi a'malikum. Kemudian bila sahaja batu besar jatuh di hadapan gua, 3 orang pemuda ni tak tahu nak buat apa ni. Allah, silap banyak kita ni. Ni kita memang tak boleh keluar dah ni. Tolak batu tak lepas. Batu besar bukan main. Tolak 3 orang tak bergerak. Tak bergerak sikit pun batu tersebut. Maka mereka sebut, tidak ada yang boleh selamatkan kita untuk keluar daripada gua ini, melainkan kita kena bertawassul dengan amal soleh kita. Kita kena bertawassul dengan amal soleh kita yang kita buat betul-betul kerana nak redha Allah, nak kasih sayang Allah. Kita kena tawassul. Tuan-tuan, satu orang dari kalangan mereka mengangkat tangan, Allahumma kana li abwani shaykhani kabirani wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan fanaabi talabu syajari yawman falam urih alaihima hatta nama. Satu orang angkat tangan, ya Allah, aku dulu ni aku ada 2 orang mak ayah. 2 orang mak ayah aku ni tua sangat dah. Dan bila mana aku balik di tengah-tengah malam, ya Allah, aku akan bagi mak ayah aku ini minum susu. Tapi satu hari itu, ya Allah, aku bila mana aku balik disebabkan lambatnya aku balik, Tuhanku, ya Allah, aku balik rumah tengok-tengok mak ayahku sedang tidur. Aku tak kejutkan mereka, aku biarkan mereka tidur. Dan aku tunggu di kaki ibu ayah aku tunggu sampai mereka jaga di waktu subuh. Dan anak-anak aku pakat datang, bahasa Kedah merengek ni tuan-tuan. Kita duk sonda-sonda, duk berayu-rayu macam tu orang panggil merengek bahasa Kedah. Anak-anak pakat duk merengek dekat aku, pakat nak susu. Tetapi aku tak bagi dekat anak-anak aku ni, walaupun mereka menangis, aku tak berikan kepada mereka. Aku tunggu ibu ayah aku sampai mereka jaga daripada tidur, maka aku berikan mereka minum susu yang aku bawakan itu. Kata pemuda tadi, ya Allah, in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah aku buat amal soleh ni betul-betul kerana kamu, ya Allah, keluarkanlah kami daripada kesesatan dalam gua ini, keluarkanlah kami daripada terperangkap di dalam gua ini, ya Allah. Kalau aku buat betul-betul amal soleh aku ini kerana kamu, ya Allah, keluarkanlah kami daripada gua ini. Tuan-tuan, apa berlaku? Batu depan gua tadi bergerak sikit, pak. Alhamdulillah. Depa pun nak keluar pada gua, tak boleh keluar lagi sebab sikit sangat. 3 orang nak keluar. Mai satu orang tadi dari kalangan mereka, dia angkat tangan berdoa kepada Allah. Allahumma in kanat li ibnatu ammin kanat li ahabban nasi ilayya wa kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu ar-rijalu an-nisa فأردتها على نفسها فامتعنت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت. Kata pemuda tadi, ya Allah, ya Tuhan aku ini ada satu orang sepupu yang sangat cantik dan aku suka betul-betul dekat dia. Aku memang sangat sayang dan suka betul-betul kepada perempuan ini, seperti satu orang isteri yang begitu sayang kepada suaminya. Aku macam tu, aku sangat sayang kepada perempuan ini, sepupu aku. Dan satu ketika aku teringin sangat-sangat dekat dia, ya Allah, aku betul-betul teringin dekat dia. Dia tak bagi. Mana boleh, kamu tak berkahwin lagi dengan aku. Sampailah suatu ketika perempuan ni, tuan-tuan, dia memerlukan duit untuk sara kehidupannya. Dia dalam kesempitan hidup, sempit hidup dia. Perempuan ini, dia kata 20 wa 100 dinarin. 20, 20 wa 100, 120 dinar. Dia kata, kamu nak duit boleh, tak ada masalah apa, kamu dalam kesempitan, tetapi satu saja syarat, aku nak kamu duduk dengan aku berseorangan, biar kita berdua sahaja duduk.
tidak ada orang bersama kita. Aku akan berikan kepada kamu 120 dinar. Perempuan tadi disebabkan kesempitannya yang teramat sangat, dia sebut apa? Tak ada masalah, tak apa. Jadi aku nak duit. Dia pun berikan duit. Tuan-tuan, bila pemuda tadi berikan duit kepada perempuan tadi, maka mereka duduk berdua-duaan. Mereka sampai suatu ketika pemuda tadi ni fajalasas baina qadamaiha, dia duduk di antara dua paha dan dua kaki perempuan itu nak berzina. Dia duduk di antara dua paha, yakni dua kaki perempuan itu nak berzina dah ni tuan-tuan. Tiba-tiba perempuan yang angkat tangan, dia sebut apa? Ittaqillah wa la tafuddal khatim illa bihaqqih. Dia kata, bertakwalah kamu kepada Allah wahai pemuda. Bertakwalah kamu kepada Allah, jangan kamu memasukkan sesuatu ke dalam cincinnya, yakni memasukkan zakar ke dalam faraj, melainkan dengan haknya, yakni melainkan dengan pernikahan yang sah dan halal di sisi agama. Bertakwalah kamu kepada Allah. Tuan-tuan, laki ni tuan-tuan, bila dengar tu jiwa dia menggeletar. Terus dia tinggal perempuan tentu, dinar dan juga duit yang dia ambil, yang dia bagi tadi, dia tinggal semua. Sepatutnya dia boleh ambil balik sebab dia tak berzina lagi kan. Dia bagi, dia tinggal perempuan tu, dia tinggal kalingan duit dinar, dia tinggal, dia pergi terus dan keluar meninggalkan perempuan itu betul-betul kerana Allah. Tuan-tuan, kita boleh tak tuan-tuan? Anak-anak muda Malaysia boleh tak macam tu? Main satu hari ni duduk diorang, buka kawan ni buka baju, kawan ni pun buka seluar, nak berzina. Perempuan tu kata ittaqillah. Agak-agak dia nak kata apa? Dia pun tak faham, ham tu siapa ni? Akhirnya jadi benda yang bukan-bukan. Na'udzubillah min zalik. Tengok pemuda dahulu sebut ittaqillah, bergetar hati mereka, keluar meninggalkan perempuan itu. Subhanallah. Kata pemuda ini, ya Allah, kalau aku meninggalkan perempuan tadi ini betul-betul kerana takutkan, betul-betul nakkan keridhaan-Mu, ya Allah, keluarkan kami daripada gua yang kami terperangkap ini, ya Allah. Apa terjadi? Batu bergerak sedikit. Pak. Depa bahkan nak keluar daripada gua tak boleh lagi. Akhirnya ada satu orang lagi pemuda, dia juga angkat tangan, ya Allah, aku ni pernah dulu ni aku jadi majikan. Aku ada anak-anak buah aku. Dan suatu hari tersebut aku memberikan, bila sampai anak-anak buah aku ini perlu mengambil gaji, aku bagi gaji dekat seorang, semua dapat gaji. Seorang je tak dapat gaji. Semua dapat gaji tuan-tuan. Tuan ni bagi gaji kepada anak buahnya semua sekali, melainkan satu orang pemuda dia tak bagi gaji lagi. Dia cari-cari mana pemuda tu mana? Tak ada. Duit dia simpan. Gaji kawan tadi dia simpan. Sampailah suatu ketika duit tadi ni dia guna untuk kebaikan binatang-binatang ternakannya. Bila guna tuan-tuan, binatang jadi banyak sangat, dengan lembu, dengan kambing, semua jadi banyak. Last sekali bila lama kelamaan, bila dah banyak macam tu, pemuda tadi minta duit gaji. Tuan, saya nak minta maaf, saya dah tak ambil duit gaji hari tu ni, jadi saya nak minta duit gaji. Tuan dia tadi tuan-tuan, dia kata apa? Ni aku nak bagi tahu dekat hang ni, hang tengok dekat sana ada dengan lembu, dengan kambing, dengan apa, semua orang banyak ni, hang ambil semua sebab aku terguna duit hang. Pemuda dia tengok, dia kata, hang jangan, la tasta'zi bi, hang memeng aku lah, takkan nak bagi semua. Aku duit gaji aku bukan banyak ni pun. Dia kata, la astahzi'u bika, aku tak memeng, ambil semua. Ambil semua, apa yang ada kamu ambil semua. Tuan-tuan, hak kawan tadi ni betul. Orang panggil orang betul ya, orang panggil. Dia perhabis semua, dia ambil kali dengan unta-unta, dia buat balik. Kok lah nak tinggal sekor dua, Hanam tak tinggal apa. Buat balik semua. Tuan-tuan, pemuda tadi angkat tangan, ya Allah, kalaulah aku buat tadi ni sebab aku nak betul-betul kerana-Mu, ya Allah, lepaskan kami daripada gua. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya batu tersebut bergerak dan tiga-tiga pemuda meneruskan perjalanan mereka keluar daripada gua, sedangkan mereka terperangkap. Bertawassul dengan amal soleh dibenarkan, tapi dengan syarat kita betul-betul buat amal tersebut ikhlas kerana Allah. Sewaktu mana kesempitan kita tawassul, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan tawassul kita. Sebab tu tawassul ni bukan kita meminta macam orang tawassul dengan orang salih.
tawassul dengan para awliya, bertawassul dengan Nabi, bukan minta dekat wali tersebut, bukan minta kepada Nabi, bukan minta kepada orang soleh tersebut, tetapi minta kepada Allah perantaraan mereka ini. Maknanya apa tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalaulah kita akhirlah tuan-tuan, saya pun nak berhenti dah. Surah pun tak banyak sikit lagi. Maksudnya apa? Kalaulah kita ni orang biasa tuan-tuan, tiba-tiba kita nak pergi jumpa dengan Perdana Menteri, mana nak boleh? Saya jumpa dengan Menteri Pahang hari tu ni pun, pergi ziarah Menteri Pahang tu bukan saya yang pergi. Saya tumpang orang, tumpang Syekh Tariq Sardar, muhaddis besar dari Madinah, yang mana dia menzarihi pimpinan lah Menteri Besar Pahang. Saya join lah. Perantaraan Syekh Tariq, saya boleh jumpa. Kan? Kalau saya nak jumpa, Assalamualaikum, saya nak beritahu, saya daripada Kedah mengaji Mujamma' Darul Hadis. Hari ni saya nak jumpa Menteri Besar Pahang. Siapa nak bagi? Tak ada pasal siapa nak bagi. Hang sebedia orang. Menteri Besar pening kau hang ni. Makan ubat ke tak ni? Mereka akan tanya macam tu. Tuan-tuan. Jadi kita guna perantaraan. Macam tu juga tawassul kepada Allah. Kita nak bertawassul, kita nak doa terus kepada Allah, kita takut doa kita tak mustajab. Kan sekarang kita sangat-sangat memerlukan doa kita dimustajabkan. Kita sekarang memerlukan, sangat-sangat memerlukan duit. Kalau kita doa kepada Allah, tak tentu Allah nak beri duit tidak kepada kita, sebab mustajabnya doa ini berbagai-bagai cara. Bila Allah sebut wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, telah berkata Tuhan kamu, berdoalah kepada aku akan mustajabkan doa kamu, kata Allah. Bila sebut mustajab, kita berdoa tuan-tuan, mustajab itu sudah pasti. Sebab itu kata Sayyidina Umar, aku tidak takut aku dimustajabkan doa ataupun tidak, kerana aku yakin Allah pasti akan mustajabkan doa aku. Tetapi yang aku takut, adakah aku diberi kesempatan untuk berdoa ataupun tidak. Yang tu aku takut, tuan-tuan dan hati Allah sekalian. Sebab itu sekarang kita bila sebut mustajab doa tuan-tuan, pasti dan pasti akan dimustajabkan doa oleh Allah. Sekarang kita kata, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, bagilah anak-anak aku ini jadi orang-orang yang salih, bertakwa kepada kamu. Kemungkinan anak kita lepas kita doa terus jadi anak yang bagus, soleh dan bertakwa. Kemungkinan tidak lagi. Sekarang mereka duk buah, duk meraya berjalan-jalan dengan kawan-kawan. Kemungkinan 10 tahun lagi baru diperkenankan doa. Maknanya diperkenankan tapi lambat sikit. Kadang-kadang orang berdoa, ya Allah, bagilah anak aku ini jadi orang yang berjaya, bagi mereka ni dapat 5A peperiksaan, 7A, 100A, 2000A. Doa macam tu. Doa tengok anak kita ni, kita nak sebut bahasa macam mana, memang tak boleh berjaya. Nombor last kali sampai mati periksa nombor last kali. Tuan-tuan, mustajab dah doa, mustajab juga. Mustajab macam mana ni? Di akhirat kelak kita akan diberikan pahala oleh Allah. Disebabkan kita kekurangan pahala, maka doa kita tersebut akan dijadikan sebagai pahala, dan kita akan berasa gembira di akhirat kelak dengan doa kita yang tidak dimakbulkan oleh Allah. Mustajab juga, tuan-tuan. Itu maksud mustajab. Tapi kadang-kadang kita sangat memerlukan, sekarang aku nak guna duit ni, sekarang juga. Maka kita tawassul dengan nama orang salih. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan berkat Nabi SAW, aku mohon kepada kamu, berikan aku duit yang segera. Tu dah jatuh duit atas kepala, mati terus. Tuan-tuan, macam-macam cara. Bila kita terdesak, maka kita dibolehkan tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah salah seorang daripada kawan ayah saya lah, dia ni keyakinan dia ni orang kata tinggi betul-betul, yakin kepada Allah tu hebat, dahsyat. Sewaktu ngaji di Mesir, dan sekarang dia salah seorang pimpinan tarikat. Orang-orang anak muridnya ramai yang menzarihinya, bukan sahaja para ustaz-ustaz, para alim ulama, menteri-menteri juga ziarah dia. Tuan-tuan, orang-orang besar pun ziarah dia. Hebat, masya-Allah. Sewaktu mana dia mengaji dulu tuan-tuan, keyakinan dia kepada Allah tu dahsyat, tinggi. Dia tuan-tuan, bila dia tak ada duit ini tuan-tuan, dia cari Allah. Mak bukan kaya manapun, ayah bukan kaya manapun, dia cari Allah bila tak ada duit. Dia duduk di masjid, dia zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir betul-betul la ilaha illallah, la ilaha illallah, betul-betul fana kepada Allah ni. Orang-orang Arab sewaktu tu jalan-jalan tengok, subhanallah, rajinnya abang ni berzikir, depa berbagi duit seorang sikit.
Seorang sikit dia hampak sejadah tepi dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis zikir, dia pun tengok, "Hoi, duit banyak ni." Kemudian dia ambil buat balik tu. Selesai. Yakin tinggi pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan boleh lepas macam tu, sat pergi naik atas tu, la ilaha illallah. Dan kali masuk metro muka depan, satu orang yang kami pun ragui. Tuan-tuan siap. Lepas tu bagi tahu nama saya pula. Janganlah macam tu. Tengok keyakinan masing-masing lah. Wallahu a'lam. Jadi saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila yang hadir dia ada kekurangan, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan saya menyampaikan salam ayahanda saya Syekh Zainal Asri dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada bulan depan bila akan menghadiri kuliah bulanan seperti biasa, kita doakanlah mudah-mudahan pengajian ini berjalan lancar dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وبفقهنا وفقهنا من قربات لنا في ديننا مع وذكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.